Assalamualaikum, apa khabar Malaysia? Siaran khas hari ini bertemankan saya Dini Ashraf Salim, hari Ahad yang merupakan hari amat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia lah kan. Selepas minggu bekerja, Sabtu Ahad waktu cuti, maka boleh meluangkan hari-hari masing-masing hari ini bersama dengan ahli keluarga. Juga saya mendoakan agar anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Sebab difahamkan sekarang ini dalam keadaan cuaca pandemik COVID-19 yang barangkali sedang meningkat sedikit demi sedikit, maka jaga kesihatan. Kalau perlu untuk memakai pelitup muka, pakailah kerana kita perlu menjaga kesihatan kita dan juga mereka yang kita sayangi dan juga rakan-rakan kita sekalian. Dalam konteks ini, hari ini hari yang cukup penting sebenarnya buat negara kita apabila satu lagi inisiatif di bawah kerajaan Madani yang telah pun berangka satu program yang cukup penting yang memberikan kesedaran umum dan juga mereka yasakan lagi inisiatif dan juga kaedah-kaedah ataupun perancangan-perancangan kerajaan kepada rakyat Malaysia ni di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil yang telah pun berlangsung sejak dari hari Jumaat. Berkaitan tentang program setahun bersama kerajaan Madani memberikan peluang rakyat Malaysia untuk mendapatkan sebarang inisiatif-inisiatif daripada kerajaan dan juga paling penting mendapatkan maklumat-maklumat terkini berhubung tentang inisiatif dilakukan oleh kerajaan bagi tempoh setahun ini dan juga akan datang yang saya kira memberikan manfaat secara menyeluruh kepada rakyat Malaysia. Boleh saya untuk bawakan maklumat kepada anda masa lebih kurang daripada hari Jumaat sehingga ke hari Sabtu dan hari-hari terakhir berlangsungnya, dan nanti kita akan cuba bawakan kepada anda juga petang nanti yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan melakukan perasmian penutupan bagi program ini. Mungkin yang menarik untuk saya kongsikan bagaimana rakyat Malaysia berpusu-pusu beramai-ramai turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung tentang inisiatif yang disebutkan seperti tadi, dengan angka lebih kurang sebanyak 100,000 orang. Lebih sebanyak daripada 100,000 orang telah pun menghadiri program setahun bersama kerajaan Madani bagi masa 2 hari daripada Jumaat sehingga Sabtu, dan hari-hari ini terakhir dijangkakan lebih ramai lagi akan turun untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini yang telah pun dirangka oleh kerajaan. Ini menurut daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali mengatakan bahawa jumlah itu menggambarkan betapa rakyat amat berminat untuk mendapatkan maklumat terkini daripada kerajaan. Selain daripada itu juga membuktikan bahawasanya program 3 hari ini berjaya untuk mencapai matlamatnya dengan membawa secara terus perkhidmatan kementerian, agensi dan juga syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC kepada rakyat. Menariknya, semalam ada disebutkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sesi soal yang ditanya oleh pemberita berkaitan tentang adakah ianya akan dibawa nanti ke peringkat negeri, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyatakan kesediaan itu. Walau bagaimanapun ianya akan dibawa masuk dalam mesyuarat kabinet minggu depan, sama ada ianya akan dibawa ke peringkat negeri, alangkah baiknya sekiranya program ini dapat dibawa dan disampaikan ke peringkat negeri kerana ia lebih banyak lagi memberikan maklumat itu kepada masyarakat secara di lapangan. Dalam masa sama juga, umum diketahui bahawa inilah program yang akan memberikan manfaat secara terus kepada rakyat, menyatakan apakah dasar-dasar kerajaan. Kalau anda mempunyai sebarang persoalan berkaitan tentang bantuan-bantuan kerajaan juga boleh ditanyakan terus kepada kementerian, agensi ataupun pihak syarikat berkaitan kerajaan yang terlibat. Banyak lagi program yang menarik. Saya kira hari ini hari terakhir datang beramai-ramai untuk mendapatkan maklumat itu. Kami di Bernama juga akan memberikan maklumat-maklumat berkaitan tentang program setahun bersama kerajaan Madani. Selanjutnya, ini berkaitan tentang inisiatif Tambah Baik PADI ataupun Pusat Usahawan dalam Ekonomi Digital. Buat masa ini kalau saya semak angkanya, sebanyak 900 pusat PADI telah pun ditubuhkan, yang mana ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk meningkatkan usahawan ekonomi digital, khususnya penyertaan usahawan muda dalam sektor ekonomi digital yang telah pun memberikan manfaat lebih daripada 10,000 usahawan ekonomi digital. Dalam masa sama juga, melalui inisiatif ini dikhabarkan banyak penambahbaikan akan dilakukan. Baru-baru ini juga peningkatan ataupun diberikan tambahan allowance lebih daripada RM500 kepada pengurus dan juga penolong pengurusnya. Dalam pada itu juga, inisiatif yang telah pun dijana melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, termasuk dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC, menyediakan banyak peluang-peluang berkaitan tentang perkhidmatan telekomunikasi diberikan kepada rakyat secara keseluruhannya. Difahamkan juga buat masa ini kita sudah pun mencapai angka lebih kurang 73% berkaitan tentang capaian 5G keluasan berpenduduk. Kita nak hampir lagi untuk mencapai 80% daripada target asal kita. Kita harapkan agar melalui ekonomi digital ini rakyat juga menerima manfaatnya. Anda, saya dan kita semua menerima manfaatnya, insya-Allah ia akan membantu dalam konteks untuk meningkatkan pendapatan rakyat, sekaligus kita dapat mengurangkan kos sara hidup. Dan ini merupakan salah satu inisiatif yang penting melihat kepada kemajuan negara-negara asing juga melalui ekonomi digital ni secara tak langsung. Jual mungkin di kawasan pedalaman, tetapi kawasan di bandar boleh mendapatkan
produk tersebut. Juga saya nak memaklumkan kepada anda semua berkaitan tentang program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Jangan lepaskan peluang anda. Hari ini hari terakhir, banyak sebenarnya inisiatif dilakukan oleh kerajaan. Sebagai contoh, ada diskaun 50% berkaitan tentang tawaran diskaun saman oleh PDRM, dan juga banyak lagi sebenarnya. Kalau saya nak sebut tu panjang lebar antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, dan boleh terus dapatkan maklumat terkini. Saya amat galakkan anda menggunakan pengetahuan awam sebenarnya untuk turun ke perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Berhenti saja ke LRT Bukit Jalil, stesen Bukit Jalil. Jalan sikit saja, dalam berapa meter saja, berapa ratus meter saja, terus sampai dapatkan maklumat. Saya fahamkan hari ini hari terakhir, kalau anda tak tahu apa-apa di rumah kan, ataupun barangkali hari ini banyak aktiviti yang mungkin tak banyak nak diruangkan ataupun dimasukkan aktiviti harian, maka turunlah ke perkarangan Nasional Bukit Jalil untuk mendapatkan maklumat-maklumat terperinci. Yang lebih menariknya, bila anda turun ke lapangan seperti ini, mendapatkan maklumat terus daripada mereka bertanggungjawab. Satu, anda dapat maklumat baru. Kedua, paling penting juga adalah maklumat yang disampaikan adalah lebih tepat, benar dan terus berbanding daripada maklumat-maklumat yang kadang-kadang anda dapat menerusi media sosial. Kadang-kadang itu kesahihannya barangkali boleh kita persoalkan, kerana ialah seperti sedia maklum, maklumat sekarang ini banyak juga telah pun diseleweng oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Maka inisiatif anda untuk mendapatkan maklumat yang lebih relevan, sahih, anda boleh untuk mendapatkan maklumat tersebut. Baik, saya difahamkan juga hari ini saya akan bersama dengan seorang yang berhormat senator yang akan bercakap berkaitan lebih lanjut berkaitan tentang program setahun bersama Kerajaan Madani. Kita nak menganalisis secara keseluruhan bagi 1 tahun ini dan juga jangkaan-jangkaan yang akan dilakukan oleh kerajaan bagi tahun-tahun berikutnya, apabila melihat bagaimana struktur yang telah pun dibina ataupun asas yang telah pun dibina oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu jelas, dan bagaimana dasar ataupun matlamat yang jelas ini akan dibawa oleh ahli kabinet bersama-sama keterhadapan bagi mencapai misi utama kita, memastikan rakyat, kesejahteraan rakyat itu akan tercapai dengan jaya dia. Kalau boleh saya dapatkan maklumat juga buat masa ini, kita cuba dapatkan maklumat juga daripada rakan saya di lapangan untuk menubual salah seorang daripada individu penting dalam penyelarasan tentang perkara ini. Namun saya sedang menunggukan isyarat berkaitan dengan rakan saya di lokasi, Izzul Yusof. Dari semasa ke semasa kita dapatkan isyarat itu, kita nantikan, nanti kita akan dapatkan maklumat daripada beliau dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, kita dahulukan dulu bersama dengan Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda. Terima kasih bersama dengan saya, Ahli Dewan Negara. Selamat datang sekali lagi ke Apa Khabar Malaysia, Wabi. Ya, terima kasih Ashraf. 1 tahun pejam cilik, sudah pun setahun usia Kerajaan Madani itu. Awal ini saya suka sebenarnya untuk kita membuat penilaian dahulu berkaitan tentang situasi ekonomi semasa. Kerana itulah seringkali disebut, mana-mana kerajaan memerintah, rakyat akan tengok ekonomi itu bagaimana, rakyat terima atau tidak manfaatnya, perkembangan ekonomi kita bagaimana dalam konteks kesuburannya. Kalau saya lihat buat masa ini, dapatan yang saya terima bahawasanya rekod dikeluarkan oleh Bank Negara, kita telah pun mempunyai peningkatan KDNK negara sebanyak 3.3% pada suku ketiga tahun ini. Dalam konteks ini, 9 bulan pertama 2023 dan juga setahun Kerajaan Madani bukan satu tempoh yang mudah. Banyak cabaran yang perlu kita lalui, khususnya kesan daripada global itu sendiri. YB, bagaimana YB melihat strategi daripada Kerajaan Madani dalam mempertahankan momentum kerajaan kita dan juga negara kita mendepani isu-isu ekonomi dan cabaran ekonomi semasa hingga kita berjaya setidak-tidaknya mempunyai peningkatan dalam soal KDNK negara? Okey, kalau kita tengok pada pencapaian negara kita setahun ini, memang kita akuilah tak banyak ataupun kita belum melihat satu hasil yang begitu besar. Tetapi dalam tempoh setahun ini sebenarnya ada beberapa indikator yang menunjukkan bahawa kita berada pada landasan yang betul. Seperti yang saudara Ashraf sebutkan tadi, KDNK kita sebenarnya meningkat. Kalau kita lihat pada suku pertama tahun 2023, kita pada KDNK kita ialah pada 5.6% suku pertama berbanding dengan 4.8% bagi suku pertama tahun yang lepas. Walaupun ada penurunan pada suku kedua, tetapi sekarang ini dah menunjukkan peningkatan, iaitu 3.3%. Penurunan itu memang kita lihat suatu yang membimbangkan, tetapi kita faham bahawa ianya berpunca daripada penurunan kita punya jumlah dagangan, baik import ataupun ekspor. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara serantau pun, prestasi kita tidaklah begitu
rendah berbanding dengan mereka. Kalau umpamanya Singapura 0.7% pada masa ini. Negara-negara yang lain juga lebih kurang kita lah. Dan kalau kita tengok juga dari segi inflasi kita menunjukkan satu pencapaian yang sangat membanggakan. Betul. Daripada 4% pada tahun lepas, pada November 2022, sekarang ini sehingga 1.8%. Dan kalau kita banding dengan negara-negara ASEAN yang lain, umpamanya Singapura, Singapura begitu tinggi, masih 5.5%. Kalau kita tengok juga umpamanya negara-negara seperti Vietnam, Filipina juga pada tahap yang tinggi. Dan strategi yang kerajaan buat umpamanya untuk menyelesaikan ataupun membawa ekonomi kita pada tahap yang baik ialah kita boleh dapat lihat dalam kerangka ekonomi madani, dokumen kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, dan yang terakhir ialah Belanjawan 2024 yang menggariskan langkah-langkah yang begitu baik, begitu strategi, bukan hanya untuk memperbaiki ekonomi negara tetapi juga mempertahankan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Baik, dalam konteks ini saya tertarik soal inflasi itu tadi. Strategi dilakukan oleh kerajaan itu salah satunya juga adalah disokong oleh dasar subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Akhirnya inflasi kita dalam keadaan lebih terkawal berbanding dengan cabaran ekonomi semasa. Dalam soal inflasi yang terkawal ini, bagaimana Yang Berhormat melihat langkah subsidi kerajaan yang akan disesuaikan untuk menjamin kestabilan dan juga kesejahteraan ekonomi rakyat tanpa kita perlu menidakkan pertumbuhan ekonomi negara? Ya, memang kalau kita tengok dari segi subsidi negara, kalau dalam tempoh 10 tahun kerajaan membelanjakan antara 20 bilion setahun. Tetapi tahun lepas oleh kerana harga minyak melambung dan sudah tentulah saya ingat mencecah 120 US dollar per barrel yang biasanya sekarang ini dah turun ke saya ingat dalam 86 87. Kerajaan terpaksa menampung jumlah yang sangat besar. Maknanya kalau purata tadi dalam 20 bilion setahun, tahun lepas saja kita belanjakan 70.3 bilion, meningkat lebih 50 bilion untuk memastikan supaya rakyat dapat menikmati harga RON 95 pada harga RM2.05. Dan begitu juga dengan harga-harga yang lain. Kerajaan beri subsidi untuk ayam dan telur. Bermula Februari 2022 tak silap saya, 2022 mencecah 3.8 bilion. Dan sekarang ni kita hentikan oleh kerana harga dah pun kita lihat dah stabil. Dan begitu juga dengan minyak masak, dan kita juga menyelaraskan harga untuk Sabah dan Sarawak. Saya ingat peruntukan dalam 200 juta setahun. Sebab untuk kita pastikan bahawa harga di Sabah dan Sarawak itu dia tak berbeza jauh dengan harga di Semenanjung. Kita subsidize. Dan semua itu memberikan impak yang besar dengan indeks ataupun indeks harga pengguna kita yang begitu terkawal. Inflasi ini memang naiklah, tapi penurunan itu berlaku dengan ketara. Daripada 4% kepada 1.8%, satu pencapaian yang sangat hebat. Betul. Dan daripada untuk inflasi barang makanan daripada 7.3%, sekarang ini saya difahamkan turun kepada sekitar 3.4 ataupun 3.3%. Okey, selain daripada isu ini, yang terkait untuk diperkatakan soal ekonomi adalah tidak lain dan tidak bukan soal kadar pengangguran dan juga peluang pekerjaan. Kalau saya lihat laporan daripada Dosa menyatakan kadar pengangguran kita menurun sekitar 3.4% pada suku ketiga 2023. Dalam konteks ini, YB, penurunan kadar pengangguran, apakah sebenarnya inisiatif berterusan dilakukan oleh kerajaan kita untuk memastikan ketahanan pekerjaan dan juga pengurangan pengangguran itu berlaku khususnya dalam kalangan belia? Kerajaan memberikan pelbagai insentif untuk menggalakkan latihan TVET umpamanya, dan juga macam dari segi latihan-latihan itu bukan hanya tertakluk kepada di universiti ataupun di sekolah, tetapi juga lebih luas daripada itu, umpamanya melalui inisiatif pendapatan rakyat juga diberikan latihan yang singkat, maknanya dalam peruntukan 500 juta yang diperuntukkan untuk inisiatif pendapatan rakyat, kita berikan latihan kepada ketiga-tiga program. Pendapatan tani, usahawan tani, operator makanan dan juga perkhidmatan. Jadi mereka ini diberikan latihan dan mereka ini dipantau untuk dalam masa yang tidak lama mereka boleh jana pendapatan sendiri. Okey, soal pendapatan yang perlu kita jaga ini, salah satunya strategi daripada dividen Petronas. Itu memang sambutan akan dilakukan. Untuk 2023 kita collection kita ambil, dapatan kita ambil lebih kurang 40 bilion ringgit. Lebih 5 bilion daripada kita jangkakan 35 bilion. Tahun 2024 dijangkakan lebih rendah. Berdasarkan faktor ekonomi semasa dan juga harga minyak dan sebagainya. Dalam konteks ini, usaha kerajaan untuk mencari
pendapatan-pendapatan lain itu, bagaimana YB melihat fokus yang harus diberikan kerajaan untuk memastikan supaya kantung negara itu cukup untuk memastikan supaya kesejahteraan lain juga dapat menikmatinya? Okey, kalau kita tengok memang hasil terbesar ataupun kekayaan yang besar dalam negara kita ialah petroleum lah, kita tak nafikan. Hasil berasaskan petroleum ini kalau termasuk dividen, termasuk cukai pendapatan petroleum, royalty yang kerajaan Persekutuan terima dan sebagainya memang menunjukkan kemerosotan. Daripada 69.8 bilion turun kepada 61.8 bilion. Dan memang kerajaan terbukti berjaya dengan peningkatan hasil. Selain daripada petroleum itu, kita nampak peningkatan yang begitu besar sebanyak 5.3%. Maknanya hasil yang bukan berasaskan petroleum sekarang ini dijangka 245.8 bilion. Maknanya daripada hasil keseluruhan kita, 80% itu ialah bukan berasaskan petroleum. Maknanya kerajaan ada sumber selain petroleum yang semakin dikembangkan. Okey, berdasarkan daripada sumber-sumber lain yang barangkali boleh kita dapatkan, ia terkait juga dengan bagaimana kita membelanjakan dan kita mempunyai dasar fiskal yang baru saja telah pun melalui undang-undang telah pun kita diluluskan. Bagaimana kita mahu mengimbangi antara kedua-dua ini supaya wang yang kita terima itu juga dan masa sama kita tidak berbelanja secara sembrono, tetapi kita perlu ingat juga perbelanjaan itu juga harus memberikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Okey, memang kerajaan bila bercakap soal reformasi, pertama kali dalam sejarah negara kita, kerajaan menyerahkan hak untuk menentukan paras hutang perbelanjaan itu kepada Parlimen. Kalau sebelum ini, kerajaan boleh suka-suka hati. Kita boleh belanja sesuka hati dan kalau tak cukup, kita boleh berhutang. Tetapi dalam sidang Parlimen yang baru-baru ini, dan Dewan Negara pun belum habis lagi, kita telah meluluskan RUU Tanggungjawab Fiskal. Dan itu dalam intipatinya ialah kerajaan menetapkan satu garis supaya kerajaan punya hutang, umpamanya, tak lebih daripada 60% daripada KDNK. Kerajaan menetapkan supaya jaminan kerajaan, maknanya ada syarikat-syarikat ni yang kita beri jaminan, tak lebih daripada 25% daripada KDNK. Begitu juga paras untuk baki fiskal kita tak, maknanya defisit fiskal kita tak lebih daripada 3%. Supaya kita tak terlalu banyak buat hutang, ada paras ataupun ada dia punya border dia, dan semua itu menunjukkan bahawa kerajaan kita bertanggungjawab bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi kita, orang muda. Baik, ini satu langkah yang drastik dilakukan oleh kerajaan. Dalam kurang daripada setahun pemerintahan, tidak cukup satu penggal sudah melakukan satu perubahan cukup besar sebenarnya dalam soal pengurusan keuangan negara, dan ini dinanti-nantikan oleh banyak negara dunia melihat Malaysia sebagai salah satu model dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengawal perbelanjaan. Dalam masa sama juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Namun banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini, namun kita nak berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini, dan terima kasih juga kepada YB kerana bersama kami. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Kerajaan akan menimbangkan supaya diapungkan berdasarkan harga yang lebih rendah daripada harga apungan kerajaan. Dan ini akan diumumkan dalam sedikit masa oleh Kementerian Pertanian telah berunding dengan pengeluar dan memastikan tidak ada kenaikan yang tidak munasabah oleh syarikat dan peniaga. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan
puluhan 4 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Mengambil kira keperluan peningkatan kenderaan, plus daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam dengan kos 931 juta. Baik, saudara, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita nak bersama dengan rakan setugas Izu Yusof yang kini berada di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk membawakan kepada kita laporan terkini, dan juga beliau akan menemubual salah seorang daripada individu penting di unit penerasan lonjakan prestasi ataupun pacu. Saya berikan ruang ini kepada Izu. Izu, silakan. Sugas, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bertemankan saya Izu Yusof di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil sempena dengan hari terakhir 10 Disember 2022 untuk sambutan setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Dan hari ini saya amat bertuah kerana kita akan bertemu dengan seorang tetamu yang akan mengupas lebih lanjut berkaitan dengan apa aktiviti-aktiviti ataupun apa perkembangan terkini untuk hari terakhir ini. Seperti mana yang dimaklumkan oleh KSN, iaitu Tan Sri Muhammad Zuki Ali semalam, di mana untuk 2 hari sambutan program ini telah pun mencapai objektifnya, iaitu sambutan lebih daripada 100,000 pengunjung telah hadir memeriahkan ke perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Dan hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda tetamu yang akan mengupas lanjut mengenai program-program menarik, perkembangan terkini, dan juga kita boleh kongsikan kepada anda sikit mengenai topik keleda yang ada pertambahan sedikit. Dan tetamunya iaitu Pengarah Seksyen Program Strategik dan Komunikasi Korporat, iaitu unit penyelarasan lonjakan prestasi pacu di Pejabat Perdana Menteri, iaitu Encik Muhammad Zainuddin Muhammad Anwar. Apa khabar Encik Zainuddin? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, Encik Zainuddin, di awal diskusi kita, perkongsian kita, mungkin Encik Zainuddin boleh kongsi kepada kita, sebenarnya apa objektif penganjuran program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani ini? Okey, terima kasih Zul. Fokus utama untuk program 3 hari ini adalah untuk semua kementerian dan agensi memberikan perkhidmatan secara langsung, secara besar-besaran kepada rakyat. Dan kita ada 102 perkhidmatan yang diberikan secara langsung dalam tempoh 3 hari ini. Mungkin mungkin adik tak pernah datang lagi. Yang daripada hari pertama dan hari kedua nak datang hari ketiga. Kita difahamkan akan ada agensi kementerian, agensi dan juga JLC yang datang bersama-sama. Mungkin boleh kongsikan apa perkhidmatan antaranya yang ditawarkan? Okay. Antara perkhidmatan yang menarik ramai pengunjung adalah penukaran topik keleda oleh pihak JPJ. So pada hari pertama dah ada 1,000, hari kedua dah ada 1,000, hari ketiga ada tambahan. Pada pagi hari, mulai pagi tadi ada 1,000 dan pada petang ini ada tambahan 1,000 lagi. So saya mohon mana-mana yang nak menukar topik keleda yang baru tu datang segera ambil peluang ini. Dan kita ada juga counter diskaun saman PDRM yang menawarkan sehingga 50% diskaun. Okay. Saya rasa itu antara tarikan utama juga, selain daripada diskaun bayar saman sehingga 50%, tambahan pemberian topik keleda secara percuma. Sebelum ini kita dimaklumkan 3,000 sahaja, lepas tu pertambahan 1,000. So menjadikan hari ini 4,000 yang akan diberikan. Okey, itu kita dah faham secara jelas apa aktiviti yang ditawarkan. Tapi kita nak tengok perkembangan terkini. Saya rasa antara yang paling menarik selain daripada topik keleda dan juga saman, ada jualan agro madani. Mungkin tuan boleh kongsikan perkembangan terkini. Okey. Terima kasih Izu. Kita ada juga jualan mega madani yang diselaraskan oleh Kuskom ya. Dan pada 2 hari yang pertama untuk jualan mega madani ni, dia merangkumi jualan rahmah, agro madani, migrosa, jualan usahawan madani dan macam-macam ya. Pada 2 hari yang pertama ni telah melepasi RM500,000, lebih setengah juta jualannya. Dan ini sangat memberi kesan yang baik pada usahawan kita. Dan pada masa yang sama, pada 2 hari ini kita telah ada padanan perniagaan ya yang berjumlah RM2.75 juta. Padanan perniagaan ini adalah di mana usahawan kecil sederhana yang tidak tahu macam mana nak memasarkan. Kita ada 12 anchor datang ke tempat ini, dan jumlah yang kita katakan macam kontrak atau ketetapan itu adalah bernilai pada hari kedua 2.75 juta tu, yang boleh kontrak ataupun ketetapan perniagaan pemasaran tu
melibatkan 12 anchor terdiri pada hypermarket yang besar-besar dan sebagainya. Jadi dia membantu usahawan kita dari segi jana pendapatan dan pendapatan dan juga pekerjaan untuk masyarakat kita termasuk di luar bandar. Kalau 2 hari kita tengok padanannya dah mencapai 2.5 juta. Untuk hari ini, hari terakhir, adakah kita menjangkakan mungkin lebih daripada 3 juta angka padanannya? Sebenarnya daripada yang kita dapat maklum balas, sasaran awal adalah untuk 3 hari ini adalah 3 juta ringgit sahaja. So kita jangkakan akan melangkau daripada sasaran sebenar dan ini akan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada usahawan kita dan menjana pendapatan mereka. Okay. Selain daripada itu, kalau kita tengok sini ada juga promosi-promosi yang ditawarkan sepertinya jualan aneka rasa madani, jualan usahawan, jualan food truck dan sebagainya. Okey, itu antara jualan yang ada berlangsung dekat sini. Tapi salah satu tarikan utama juga kalau kita lihat sepanjang 3 hari ini kami dah bertemu dengan pengunjung-pengunjung antaranya seperti Karnival Kejaya yang diadakan dekat sini. Kalau sebelum ni kita tengok berita lebih kurang dalam 5,000 peluang pekerjaan ditawarkan. Tapi kita sembang tadi lebih daripada 40,000 peluang pekerjaan sebenarnya ditawarkan. Mungkin Cik Zainuddin boleh kongsikan. Okey, benar Izu. Yang 5,000 itu adalah di bawah Perkeso. So total keseluruhan di bawah Khazanah dengan JLC, JLIC semua tu jumlah jawatan kosong yang ada adalah lebih daripada 40,000. Dan sehingga semalam kita dapat daripada Jabatan Perangkaan Negara DOSEM jumlah yang telah dikeluarkan surat tawaran selepas temuduga pada hari yang berkenaan, hari pertama dan kedua, merangkumi 187 orang. Jadi mereka ni lepas ditemuduga terus mendapat pekerjaan. Dan pekerjaan ini walaupun tempoh kita 3 hari, pekerjaan ini mungkin akan mereka bersama dengan syarikat berkenaan sampai pencen ataupun 20-30 tahun lagi. Walaupun datang sini untuk 1 hari, 2 hari. Dan selain daripada itu, ada 500 lebih calon yang telah melepasi saringan utama dan akan pergi ke saringan seterusnya. Dan kita doakan 500 orang lebih ini akan dapat pekerjaan yang mereka carikan selama ini. Cik Zainuddin, kalau kita tengok angka tu sebenarnya agak kecil. Tak sampai 1% pun yang datang. Peluang pekerjaan ditawarkan tu lebih daripada 45,000. Mungkin sedikitlah saranan Cik Zainuddin untuk mereka yang dekat luar sana yang nak datang untuk Karnival Kejaya ni. Okey, antaranya apa yang perlu mereka bawa, lepas tu apa antara cabang-cabang pekerjaan yang ditawarkan di bahagian eksekutif ke, F&B ke dan sebagainya. Mungkin Cik Zainuddin boleh kongsikan. Okey, jawatan banyak ya sebagai eksekutif, bukan eksekutif, dan mereka perlu bawa resume. Dan di Karnival Kejaya juga ada kuarter atau ada bos SP Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Mereka akan berkongsi tips macam mana nak menjawab soalan temudugan dan sebagainya. Okay. Baik Cik Zainuddin, seterusnya selain daripada jualan agromadani, jualan mix and match dan sebagainya, tadi kita dah kongsi berkaitan dengan topik leda. Lepas tu kita ada juga berkaitan dengan beberapa program yang akan berlangsung pada hari ini. Dan kalau tak silap saya, hari ini aktiviti kemuncaknya adalah berkaitan hadiah rumah prima yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh kongsikan sikit tak? Okey, terima kasih Izu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, hadiah cabutan bertuah yang paling utama adalah 1 unit rumah prima di Bukit Mahkota dan nilainya amat tinggi, saya dimaklumkan. Dan datanglah ramai-ramai ke sini untuk dapat peluang cabutan bertuah utama tadi. Dan selain pada cabutan bertuah tadi, kita ada juga motosikal, ada juga tiket penerbangan yang paling jauh saya rasa ke Istanbul dan Dubai. Dan selain daripada itu, kita ada juga hampers TV plasma dan berkaitan, dan ada selain pada itu cabutan-cabutan bertuah oleh kementerian masing-masing. Jadi saya mohon dan menyuruh semua datang ke Karnival Kejaya dan juga ke jualan Mega Madani, jualan Rahmah dan sebagainya. Dan saya ingin wawarkan di Kemah 3 dengan Kemah 4 ada usahawan-usahawan produk tempatan, produk kesihatan, kraft tangan, dan mereka ini memerlukan sokongan rakyat Malaysia, bantu mereka beli produk tempatan, dan kita ada pelbagai aktiviti menarik di sana. Okey Cik Zainuddin, kita dah berkongsi banyak aktiviti. Mereka pun dah nampak sebenarnya banyak aktiviti yang dijalankan dekat sini. Ada cabutan hadiah bertuah dan hadiah utamanya seperti rumah prima yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan kalau mereka nak datang ke sini, apa perkhidmatan ataupun kemudahan yang disediakan bagi memudahkan mereka datang ke sini?
Kita galakkan semua datang menggunakan perkhidmatan awam dan kita ada shuttle bus di 4 lokasi. Di Asro, di Indah, di TPM Meranti dan di satu lagi tempat ya. Dan shuttle bus ini percuma dan mereka boleh gunakan tiket one day pass daripada Prasarana itu untuk mengelakkan kesesakan. Dan saya mohonlah mana-mana yang mencari pekerjaan datang ke sini untuk hadir temu duga dan jika ada rezeki insya-Allah mudah-mudahan akan ditawarkan pekerjaan pada hari yang sama. Tuan Zainuddin, sikit aspek kesihatan juga merupakan salah satu aspek yang penting juga untuk kita ambil kira. Kementerian Kesihatan sendiri pun ada buka booth, kalau tak salah saya berkaitan dengan apa aktiviti-aktiviti dan juga insentif yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Hari ini apa antara intipati kemudahan yang akan ditawarkan oleh KKM direct kepada rakyat? Okey, pada hari ini ada talk ya berkaitan dengan skim perubatan madani. Saya tahu ramai yang tidak ada pengetahuan bahawa rakyat boleh mendapatkan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik swasta. Jadi kalau nak tahu datang ke sini ramai-ramai, ada borang, ada leaflet dia supaya kita daripada pergi ke klinik kesihatan yang kita tahu sesak, ini inisiatif KKM untuk mengurangkan kesesakan, untuk penyakit yang kurang kritikal mereka boleh pergi ke klinik-klinik swasta. Okey Tuan, hari pertama kita dah sampai ke petang, lebih kurang dalam 4 petang macam tu. Hari kedua semalam kita dah berlangsung sampai ke lewat malam jugalah, pukul 8, 10 macam tu. Dan hari ini acara kemuncaknya akan bermula jam berapa dan hari ini kita akan berakhir pada jam berapa, mungkin boleh kongsikan? Okey, pada hari ini acara kemuncaknya adalah perasmian penutup oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ada cabutan bertuah pada masa itu dan yang paling istimewa ada sesi dialog di antara pimpinan tertinggi negara dengan rakyat yang hadir di pentas utama. Jadi inilah peluang untuk berinteraksi, libat urus secara langsung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ambillah peluang ini untuk kemukakan apa yang tersirat di hati, maklumkan kepada pengurusan tertinggi negara. Okay, mungkin tips sikit daripada Tuan Zainuddin. Kalau nak bertanya soalan kepada Perdana Menteri secara langsung tu, mungkin agak peluang tu mungkin ada, mungkin tak ada, 50-50. Tetapi kalau anda katalah tips sikit nak tanya kepada Perdana Menteri, apa antara persiapan awal yang boleh dibuat supaya rakyat ni terus boleh tanya kepada Perdana Menteri, pemimpin tertinggi negara secara langsung dan lancar? Tips saya adalah soalan yang nak ditanyakan itu fikirkan dahulu dan datang awal supaya dapat masuk ke pentas utama dan sama-sama turut serta dalam kemah dua kemah yang ada pentas utama itu. Itulah peluang yang paling baik. Kalau kita berada di luar, kita mungkin tidak berpeluang. Walau bagaimanapun saya dimaklumkan ada sesi walkabout juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di setengah-setengah kemah itu. Tapi peluang untuk bertanya adalah di pentas utama sesi dialog. Datang awal, masuk ke kemah itu. Okey, Cik Zainuddin, sedikit gambaran lah. Mungkin Cik Zainuddin akhir kata, mungkin nak war-warkan kepada rakyat Malaysia di luar sana yang datang pada hari ini. Kita hari ini akan ada sambutan kunjungan hormat daripada Perdana Menteri. Kata-kata akhir daripada Cik Zainuddin untuk meriahkan lagi sambutan hari ini. Saya mohon semua segenap lapisan masyarakat di Lembah Kelang sama-sama datang memeriahkan dan paling utama meraihkan Hari Bersama Pelanggan Kementerian dan agensi. Kami merayakan perkhidmatan awam untuk secara langsung pada rakyat dan paling utama kami berusaha untuk memanusiawikan perkhidmatan awam kepada rakyat secara langsung. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Zainuddin. Itu dia ayat dia, memanusiawikan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Muhammad Zainuddin Muhammad Mano selaku pengarah Seksyen Program Strategik dan Komunikasi Korporat Pacu Pejabat Perdana Menteri. Dan saya rasa itu saja boleh kita kongsikan pada ketika ini kepada anda yang dah rasai kemeriahan dan dapatkan perkhidmatan ditawarkan oleh kementerian, agensi dan sebagainya, ataupun nak mendapatkan topik keledar percuma, ataupun nak dapatkan diskaun polis daripada sehingga 50%, anda boleh datang ke perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil dengan segala kemudahan yang ada di sini. Hari ini, hari terakhir. Ini peluang terakhir anda untuk memeriahkan program pada hari ini. Jadi saya rasa itu saja Dini. Kita kembali semula ke Dini di Wisma Bernama. Silakan.
Memang rancak lah kat saya dengan pelbagai tawaran inisiatif, tapi paling banyak tu yang menarik minat saya dah Rumah Prima. Mana tahu lepas ni mungkin saya lah kot dapat kena pergilah lepas ni nampaknya. Okey, baik, kita nak berbalik kepada perbincangan kita tadi bersama dengan yang berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda. Kita banyak bercakap berkaitan tentang bagaimana ekonomi itu akhirnya boleh memberikan bantuan secara khusus manfaat kepada rakyat. Salah satu perkara penting untuk terlihat bagaimana strategi kerajaan untuk memastikan supaya prestasi dasar perumahan dan juga prestasi sektor hartanah berada dalam keadaan positif. Dalam konteks ini, melalui Pusat Maklumat Harta Tanah Kebangsaan NAPIC mengatakan dengan jelas prestasi kita positif. Justru itu, dalam konteks ini YB, bagaimana strategi pemaju perumahan dan juga kerajaan dalam memastikan supaya keseimbangan antara penawaran perumahan dan juga keboleh capaian rumah itu khususnya bagi masyarakat B40 secara khususnya. Untuk isu ataupun masalah rumah kita ada dua kelompok sasaran lah. Satu, mereka yang memang tak mampu untuk memiliki rumah yang harga pasaran. Dan satu lagi, mereka yang mampu tetapi mungkin sukar kerana masalah dari segi pembiayaan dan sebagainya. Okay. Dan kalau kita tengok dari segi statistik yang dikeluarkan oleh NAPIC tadi, lebih 27,000 buah rumah yang dikategorikan sebagai rumah yang tak terjual. Yang pembeli ramai tak ada rumah, tapi banyak rumah yang tak terjual. Jadi kerajaan mengambil pendirian ataupun sikap untuk membantu kedua-dua kelompok ini. Bagi mereka yang berpendapatan rendah, kerajaan membantu dari segi peruntukan untuk pembinaan ataupun menambah PPR, projek perumahan rakyat, dengan peruntukan saya ingat dalam 2.6 bilion setahun dan 2.4 bilion. Dan untuk mereka yang boleh beli rumah tadi, kerajaan menambah jumlah skim jaminan SJKP, skim jaminan kredit perumahan. Kalau dulu saya ingat mula-mula dulu kita buat 2 bilion, kemudian belanjawan yang lepas naik kepada 5 bilion. Oleh kerana sambutan itu sangat baik, maknanya ramai rakyat khususnya yang tak ada slip gaji. Mereka memang menggunakan skim ini dan kerajaan melihat kepentingan itu, jadi kita tambah kepada 10 bilion. YB, dalam konteks ini juga amat penting untuk kerajaan bukan sekadar memberikan bantuan inisiatif sebagai kaedah seperti ini, tetapi juga memastikan supaya kualiti itu berada pada tahap yang sepatutnya. Standard itu harus diikuti. Dan dalam konteks ini, apakah fokus yang harus diberikan oleh kerajaan khususnya pihak kuasa ataupun pihak-pihak terlibat, KPKT sebagai contoh, untuk mengambil pendirian supaya melihat projek-projek yang dilaksanakan ini mematuhi standard kualiti yang sepatutnya. Dalam masa yang sama juga kita nak memastikan supaya perumahan baru yang akan dibina ini bukan sekadar menjual rumah, tetapi melihat kepada indikator sosialnya, kawasan penduduk itu supaya tidak terlalu padat hingga boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak sesuai berlaku di kawasan tersebut. Ya, memang kerajaan sekarang ni saya nampak Menteri Timbalan Menteri memang turun ke lapangan. Bukan hanya untuk pembinaan rumah-rumah di bawah kerajaan ini, tapi juga memantau projek-projek terbengkalai. Saya boleh berikan kredit lah pada Timbalan Menteri khususnya yang berhormat Akmal umpamanya, yang memang begitu giat turun memantau dan bertemu sendiri dengan pemaju untuk pastikan bahawa rumah-rumah yang bermasalah itu dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Dan ada peningkatan. Saya tengok jawapan di Parlimen pun ada projek-projek yang sebelum lama terbengkalai pun menunjukkan ialah pemulihan dan sebagainya. Dan memang KPKT saya dapati begitu agresif kali ini untuk memastikan bahawa projek-projek yang kita buat itu betul-betul menepati piawaian dan sasaran yang kita tetapkan. Baik, untuk mendapatkan rumah ini ia terkait juga bagaimana sumber pendapatan dimiliki oleh seseorang individu tersebut, dan ini terkait soal gaji. Pergerakan gaji adalah salah satu faktor penting dan juga dititik beratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Saya ingat lagi di awal pemerintahan ketika menjadi Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada memberikan fokus tujuan kita yang mana kita perlu capai setidak-tidaknya 45% daripada gaji relatif terhadap KDNK negara. Ini satu angka yang perlu kita tuju dan memastikan supaya kita capai angka ini, nak melevelkan kita dengan negara-negara yang telah keterhadapan. 1 tahun ini, melihat kepada dasar-dasar lakukan oleh kerajaan, adakah kita sedang bergerak ke arah itu, YB? Ya, memang saya setuju dalam kerangka ekonomi madani, structural reform yang utama ialah kita nak meningkatkan tahap upah pekerja kita daripada 32.4% kepada 45%. Kerana kita tahu, kita tengok sebelum ini masalah KDNK bertambah daripada tahun ke tahun. Bertambah. Tetapi gaji rakyat ataupun kadar upah itu
dia tidak bertambah sebagaimana selari dengan kenaikan KDNK. Agak perlahan. Agak perlahan. Jadi jurang itu semakin membesar. Jadi apa yang kerajaan buat yang sebelum ini adalah gaji minimum. Dasar gaji minimum memang sangat membantu golongan B40 ataupun yang berpendapatan rendah ataupun yang terendah. Maksudnya semua akan bermula dengan 1,500. Betul. Tetapi masalah yang berlaku ialah graduan yang baru bekerja, yang ada ijazah pun gaji dia 1,500 dekat juga 1,500. Jadi ini ada satu kelompangan yang perlu diselesaikan oleh kerajaan, dan yang terbaru ini kerajaan baru saja membentangkan, Menteri Ekonomi bentangkan kertas putih dasar gaji progresif. Dan ini memang satu tindakan yang agresif oleh kerajaan untuk nak mengangkat supaya gaji itu makin naik, peratusan ataupun jurang antara peningkatan gaji dengan KDNK itu akan semakin merapat. Satu strategi yang bijak dilakukan oleh kerajaan dan merupakan salah satu inisiatif awal dan juga pemula yang baik. Untuk dasar gaji progresif ini, kalau diikutkan tahun depan akan bermula dengan 1,000 syarikat akan dilakukan sebagai perintis projek ini. Majikan. Dalam konteks ini, YB, kita nak memastikan supaya ini hasrat kita supaya dasar gaji progresif itu capai. Maksudnya rakyat dapat meningkatkan gaji mereka melalui elemen-elemen telah pun ditetapkan melalui dasar ini. Dalam masa sama juga kita nak memastikan supaya syarikat-syarikat khususnya startup company, syarikat-syarikat baru wujud juga boleh mengikuti imbangan yang dilakukan berdasarkan kepada dasar gaji progresif. Dalam konteks ini, bagaimana kita nak mengimbangkan antara keinginan awal di peringkat pekerja, gajinya meningkat, di peringkat syarikat juga mereka mampu survive. Kelangsungan itu akan tercapai meskipun wujudnya dasar gaji progresif ini, YB. Ya, memang untuk laksanakan dasar gaji progresif, kerajaan menyediakan insentif khusus. Maksudnya peruntukan 2 bilion disediakan supaya majikan ini tidak terbeban sepenuhnya. Dan maknanya bila kita buat satu dasar itu, beban itu bukan hanya pada majikan. Kita memberikan insentif kepada mereka dan kita meletakkan garis-garis. Umpamanya gaji permulaan itu tak boleh lebih 5,000. Sebab kalau start gaji dah besar, dia susah nak naik pada masa akan datang. Jadi peruntukan 2 bilion tadi akan memberikan manfaat kepada sekurang-kurangnya 1.5 juta pekerja. Dan saya percayalah 1.5 juta pekerja ini memang majoritinya ialah generasi muda lah yang baru keluar grad sebagainya. Baik, itu adalah langkah yang saya harapkan akan memberikan satu dampak positif secara langsung kepada kedua-dua entiti ataupun pemegang taruh ini. Dalam tempoh 1 tahun ini tidak boleh kita lari daripada bercakap bantuan tunai terus diberikan kepada masyarakat secara khususnya. Banyak strategi telah dilakukan, antaranya baru-baru ini pun kita baru menerima bagaimana kredit RM100 telah pun dikreditkan ke dalam akaun secara e-kredit itu. Selain itu juga antara strategi lain tentang SARA, adanya STR. Ini antara strategi-strategi kerajaan memberi bantuan secara terus kepada rakyat melalui bantuan tunai. Dalam konteks ini, bagaimana YB melihat bantuan tunai ini boleh mempengaruhi pendapatan dan juga kesejahteraan rakyat secara khususnya? Okey, pendapatan rakyat khususnya yang dalam kelompok keluarga isi rumah miskin Tegar umpamanya. Bila kerajaan bagi bantuan itu juga akan dikira sebagai pendapatan dia lah. Walaupun umpamanya macam sumbangan tunai rahmah. Sekarang ni maksimum 3,700 setahun. Jumlah itu bagi saya sangat besar. Dan peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah sekarang ni dah mencecah 10 bilion. Berbanding pada peringkat awal kerajaan laksanakan dalam nama BRIM waktu itu. Daripada 2 bilion, 5 kali ganda bertambah kepada 10 bilion. Dan mereka yang mendapat sumbangan tunai rahmah ini, kita harapkan untuk menggunakan bantuan tunai itu sebaik mungkin. Bukan untuk membeli barang-barang yang bersifat keinginan bukan keperluan lah. Kita harap mereka betul-betul gunakan untuk keperluan asas dan berbelanja pada tempat yang betul. Saya ambil contoh umpamanya, kalau mereka dapat bantuan tunai kerajaan, tapi mereka hanya berbelanja di kedai-kedai yang macam mewah kan, umpamanya kedai-kedai makanan segera yang franchise luar negara. Itu sebenarnya tak banyak membantu ekonomi kita. Tapi kalau mereka belanjakan untuk membeli di gerai-gerai di taman perumahan mereka ataupun di dekat sekolah anak-anak mereka, itu akan menjana ekonomi setempat. Mana kalau peruntukan 10 bilion yang kita beri pada sumbangan tunai rahmah ini, kalau mereka berbelanja kepada pengusaha tempatan, itu akan menggerakkan ekonomi di bawah. Dan sekaligus akan menjana juga kesan ekonomi yang lebih baik. Saya percaya strategi ini merupakan salah satu strategi jangka panjang. Maksudnya akan diberikan dari tahun ke tahun. Malahan bajet 2024 juga telah pun memberikan maklumat tersebut. Kita nak memastikan supaya bantuan tunai ini bukan sekadar bantuan tunai, beli habis
sudah selesai. Tetapi kita mahu mengintegrasikan bantuan tunai ini dengan bantuan-bantuan ataupun strategi lain dalam konteks ekonomi dan sosial. Bagaimana harus untuk dilihat oleh rakyat ataupun barangkali kerajaan untuk mengintegrasikan rancangan bantuan tunai dengan rancangan-rancangan ekonomi dan sosial lain yang telah pun diperuntukkan oleh kerajaan supaya ada integrasi untuk masa depan yang lebih baik kepada mereka yang menerimanya. Ya, sebab itu integrasi itu selain daripada usaha kerajaan, dia mesti juga difikirkan oleh rakyat yang menerima. Saya ambil contoh umpamanya, macam kerajaan bagi bantuan awal persekolahan. Tak besarlah 150 untuk setiap anak. Kalau dia belanjakan untuk umpamanya beli benda-benda yang tak berfaedah, jadi benda itu akan habis macam itu saja. Tapi kalau dia gunakan itu, mungkin sebahagiannya untuk disimpan di ASB umpamanya. Sebahagian lagi dibelanjakan untuk beli buku ataupun mungkin bayar yuran untuk kelas tambahan anak dia. Itu akan bawa kesan yang baik kepada mereka. Sebab saya sebut dalam parlimen, kita peruntukkan jumlah yang sangat besar untuk subsidi. Sekarang dah mencecah, saya ingat kalau tahun hadapan dijangka dalam 68 ke 81 bilion setahun. Itu bayaran tunai ini dianggap sebagai bayaran pindahan. Maknanya dia bukan satu yang produktif. Dia habis macam itu je. Tetapi kalau rakyat boleh bijak mengintegrasikan dengan menggunakan duit-duit itu, bantuan itu pada benda yang bermanfaat, mungkin dari sudut latihan, pergi kelas bahasa Inggeris, pergi kelas profesional sebagainya, ianya akan berikan nilai tambah kepada diri penerima, sekaligus akan meningkatkan nilai di dalam pasaran kerja. Saya tertarik dengan kaedah untuk meningkatkan nilai bagi seorang individu tersebut. Akhirnya mereka akan masuk dalam sektor-sektor yang lebih baik, sektor-sektor ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks ini, YB, banyak inisiatif dilakukan kerajaan, IPR sebagai contoh diberikan kepada rakyat. Ini adalah strategi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat itu boleh dilihat dalam konteks bagaimana penglibatan ekonomi mereka, sektor apa yang mereka masuki. Kita nak bawa mereka masuk bukan saja sektor tidak formal tetapi sektor formal. Kerana sektor formal ini secara tidak langsung boleh membawa kepada kesan jangka masa panjang. Untuk ke arah strategi itu, apakah perkiraan yang harus dilihat bagi memastikan supaya rakyat juga setiap kali dapat bantuan itu, mereka memikirkan dari aspek jangka masa panjang. Mereka bukan semata-mata menerima untuk hari ini, esok habis. Tetapi kita mahu terima hari ini, buahnya hasilnya boleh dapat lihat 2, 3, 4, 5 tahun lagi, YB. Ya, sebab itu kerajaan memang memperuntukkan jumlah yang besar untuk pendidikan kita. Bukan hanya pendidikan di peringkat rendah dan menengah, tetapi juga di peringkat pendidikan tinggi. 58 bilion untuk Kementerian Pendidikan dan saya ingat dalam 16 bilion untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan dalam peruntukan itu, bantuan ini bagi saya bantuan yang terbaik adalah bantuan yang macam kita sebutlah, bukan bagi ikan tapi bagi pancing. Betul. Bagi latihan kepada mereka. Dan tumpuan kepada umpamanya Kementerian Pendidikan ini yang saya rasa tersentuh hati ialah kita baru saja melalui satu episod yang sedih, kematian adik Zain Rayyan, seorang pelajar autism lah. Dan dari sudut membantu ataupun menyantuni mereka dalam kelompok yang pendidikan khas, kerajaan berikan tumpuan yang sangat besar. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, kita tak ada satu kelas ataupun sekolah khusus untuk mereka yang OKU. Sekarang ini kerajaan dalam peruntukan 2024, kerajaan tambah 180 juta untuk membina 18 blok untuk pendidikan khas. Maknanya sekolah-sekolah tertentu umpamanya di Kedah, di Kubang Rotan dan sebagainya, kerajaan bukan hanya tambah 26 buah sekolah baru, ini terbesar dalam sejarah. Tetapi yang saya rasa tersentuh hati ialah 18 blok untuk pendidikan khas. Itu sangat besar ertinya kepada rakyat, khususnya mereka yang ada anak dalam kelompok OKU. Okey, YB, banyak telah pun kita bincangkan dari semasa ke semasa berkaitan dengan isu semasa yang telah pun kita bincangkan ini di penghujung ini, YB. 1 tahun telah pun berakhir. Masuk tahun kedua, pastinya rakyat mempunyai satu keinginan dan matlamat yang ingin diberikan kepada kerajaan pemerintah supaya mereka melakukan lebih baik daripada kerajaan-kerajaan sebelumnya. Melalui Yang Amat Perdana Menteri, kita tak nafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu cepat, tangkas dan idea begitu banyak untuk meningkatkan kemajuan kepada rakyat. Tetapi ketua saja yang kuat tetapi tidak disupport atau disokong oleh pasukan yang kuat juga tidak akan membantu. Untuk tahun akan datang, dari segi pandangan YB sendiri dalam konteks ini, apakah yang harus dilakukan oleh pasukan Yang Amat Perdana Menteri bagi memastikan agar apa perancangan telah pun dirangka, idea-idea yang telah pun diolah oleh Perdana Menteri itu boleh untuk diimplementasikan dengan baik, akhirnya rakyat juga akan menerima manfaatnya. Ya, saya memang sebut secara khusus dalam Dewan Negara baru-baru ini,
Perdana Menteri telah tunjukkan satu sikap yang begitu passionate buat kerja. Kita tengok dia berlari pun kita tak sempat kerja. Tetapi rakyat tertanya-tanya kenapa sebahagian daripada menteri tidak begitu bersungguh-sungguh sebagaimana Perdana Menteri. Saya nampak banyak kementerian yang tidak menerangkan sebaik mungkin inisiatif program-program kerajaan kepada rakyat, hanya melaksanakan tugas rutin saja. Menjawab di parlimen, merasmikan program. Sepatutnya menteri yang lebih agresif daripada Perdana Menteri. Timbalan Menteri perlu lebih agresif. Saya sebutkan beberapa nama tadi. Timbalan Menteri KPKT, Menteri Pertanian, Menteri MITI umpamanya. Menggunakan media sosial untuk menerangkan kepada rakyat. Kita mahu bukan hanya Perdana Menteri, tetapi barisan kabinet yang agresif. Kerana program-program yang banyak ini, bila kita turun ke lapangan, ramai yang tak tahu. Saya turun ke Dungun baru-baru ni, saya sebut tentang ni. Dia orang, ada program ini. Kan, jadi saya nampak menteri, barisan kabinet, penjawat awam 1.6 bilion mesti juga bantu menerangkan dasar-dasar kerajaan supaya apa yang dibuat oleh kerajaan ini difahami dengan betul oleh rakyat. Rakyat ini juga ada tanggungjawab untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Macam baru ni kan bila timbul soal ID pengenalan digital ID tu. Ada yang percaya bahawa itu akan masuk chip dalam badan dan sebagainya. Jadi saya nampak adakah serendah ini tahap pemahaman ataupun maklumat yang sampai kepada rakyat? Mereka seolah-olah mudah mendengar satu benda yang langsung tak masuk akal. Dan itu juga mesti diletakkan beban kepada kita dalam kerajaan. Perlu lebih agresif, media-media kita juga harus lebih agresif menerangkan apa yang sepatutnya rakyat tahu. Baik, tugas itu bukan mudah tetapi itulah tanggungjawab yang perlu untuk dilaksanakan seawal mengangkat sumpah memegang jawatan. Tidak lain tidak bukan kepada mereka kerajaan pemerintah dan juga disokong oleh rakyat secara keseluruhannya saling melengkapi antara satu sama lain. Maka insya-Allah matlamat kita untuk menjadi 30 negara dalam ekonomi terbesar dunia akan tercapai insya-Allah. Itu adalah harapan kita. Terima kasih kepada yang berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara atas perkongsian kita, dan insya-Allah di Bernama TV juga akan membawakan laporan kepada anda berkaitan tentang program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang akan berlangsung pada petang ini. Kami akan bawakan kupasan secara menyeluruh kepada anda. Jangan lepaskan peluang hanya di Bernama TV. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin